أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang pertama yang dimuliakan, dia dihormati Tuan Nazir Masjid Kota Damansara, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa yang dimuliakan, dia dihormati para ahli jemaah dan sahabat-sahabat Facebook Masjid Kota Damansara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu lagi dalam siri-siri kuliah online, Taman-Taman Syurga online, yang mana semoga kita mendapat rahmat, keberkatan, pelindungan, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa sebelum ni kuliah kita daripada masjid, tetapi pada hari ini kuliah kita daripada rumah masing-masing. Maka moga-moga di saat kita pada pagi-pagi lagi berada dalam kuliah subuh, yang mana tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah masing-masing, maka salah satu kelebihannya ialah sekarang ini rumah kita dikunjungi oleh para malaikat, sebagaimana apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di saat rumah ataupun masjid ataupun mana-mana tempat yang diadakan majlis ilmu, majlis zikir, maka di sana ada malaikat yang dinamakan sayyarah, malaikat yang meronda-ronda, yang mencari-cari rumah-rumah yang sedang berzikir, ahli rumahnya sedang berzikir, tempat-tempat yang mana dihadiri oleh orang-orang yang sentiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mencarinya dan mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk datang ke rumah kita dan berdoa. Dan di saat itu kalau kita juga berdoa, maka mereka akan mengaminkan doa-doa kita, insya-Allah. Moga-moga rumah kita dihiasi dengan rahmat. Yang dinamakan malaikat itu salah satunya ialah malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat, keberkatan dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, pada bulan yang lalunya saya membaca kepada tuan-tuan satu kitab Nadharatul Abidin. Nadharatul Abidin iaitu suatu bicara tentang 40 hadis pilihan dari sudut pembinaan moden insan, ataupun dari sudut membina kepribadian seorang al-abidin, orang-orang yang ingin menjadi ahli-ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada baru ni kita membaca dalam dua hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang akan mendapat syafaat, orang-orang yang akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada amalan yang mereka berkait dengan membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran itu sendiri akan datang pada hari kiamat, bertemu dengan orang-orang yang membaca Al-Quran itu untuk membantu, untuk menolong, sehinggalah orang yang membaca Al-Quran itu diberi kelebihan oleh Allah melalui Al-Quran Allah, sehingga membawa diri dan keluarganya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada pagi ini saya nak baca hadis yang ketiga. Saya tak nak baca untuk perbincangan panjang-panjang sangat, tidak supaya kita mendapat manfaat segera dalam tempoh masa PKP ini. Kerana kita tak boleh lama sangat dalam kuliah online. Kerana masing-masing mungkin kita akan terasa kelainan. Rasa agak lama dah. Paling-paling lama pun lebih kurang dalam kita 30 minit hingga 40 minit lebih kurang lah. Itu paling lama insya-Allah. Dan saya akan baca sebanyak mungkin hadis
Ya, walaupun kita kata ada 40 hadis, mungkin kalau beberapa kuliah pun kita boleh insya-Allah kita boleh khatam insya-Allah. Baik, hadis yang ketiga, dua golongan yang dicemburui. Dua golongan yang di kalangan manusia yang dicemburui. An Abdullah ibnu Mas'ud qala, ya, daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Nabi bersabda, tidak ada golongan yang boleh kita hasad dengki illa fi isnatain, kecuali pada dua golongan. Ya, tidak ada golongan yang boleh kita hasad. Atau dalam bahasa Arabnya alhamdulillah, la hasada ni iaitu tidak ada atau tidak boleh iri hati. Tidak boleh ada perasaan hasad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni satu perkara yang agak pelik, yang mana ianya terdapat pengecualian daripada sifat yang bahaya. Ada satu surah, suratul Falak. Ya, Qul a'udzu birabbil falak. Sampai akhir, sehingga meminta kita kepada Allah perlindungan daripada segala kejahatan, dan salah satu kejahatannya min syarri hasidin iza hasad. Dan dikatakan oleh para alim ulama, sifat hasad ni antara ibu kepada penyakit hati. Ya, selain daripada syirik, selain daripada nifak, ia juga menjadi ibu, sumber, punca kepada penyakit-penyakit hati yang lain. Tetapi di sana ada dua pengecualian daripada Nabi SAW. Yang pertama ialah tidak boleh kita hasad dengki kepada dua golongan. Pertama, rajulun atahullahu mala. Pertama, orang yang Allah beri kepadanya kekayaan, diberi kepadanya harta. Kemudian fasallatahu ala halakihi fil haq. Kemudian orang yang Allah beri harta ini, dia membelanjakan pada jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Ya. Orang yang Allah berikan kepadanya harta melimpah-limpah, tuan-tuan, di saat-saat begini ni, ada yang susah tu susah. Yang tertekan dengan masalah ekonomi. Tertekan dengan masalah ekonomi. Ya, tetapi tidak kurang juga orang-orang yang dalam situasi yang ada seumpama ini, ialah orang-orang yang banyak hartanya. Tidak kurang hartanya. Bahkan mereka bijak dalam mengambil peluang-peluang perniagaan dalam situasi yang ada hari ini. Bahkan bertambah-tambah harta mereka. Ya, bertambah-tambah pendapatan mereka. Maka orang-orang begini ni termasuk salah satu golongan yang kita kena tengok pada mereka. Ada sedikit perasaan iri hati. Betapa hebatnya mereka dipilih oleh Allah SWT untuk diberi kelebihan, kelimpahan harta. Bahkan pula mereka ini membelanjakan harta mereka. Memberi sumbangan, memberi infak, membayar zakat. Sehingga dalam situasi yang ada pada hari ini, mereka dapat menyediakan bakul-bakul infak, bakul-bakul sumbangan. Mereka letak di masjid-masjid. Mereka bahagi kepada orang-orang yang berhajat. Maka orang ini kita kena iri hati. Mungkin suatu hari nanti, di saat sudah berada dalam situasi yang biasa, tuan-tuan, saya kena berniat, tuan-tuan juga kena berniat, supaya kita dapat menjadi orang yang pertama ini. Iaitu di mana kita berusaha bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, supaya Allah berikan kepada kita kelimpahan rezeki yang banyak, sehinggalah sampai kepada suatu waktu kita dapat berbahagi, dapat bersumbang, dapat memberi sumbangan, dan kita dapat menginfakkan harta kita. Baik, tuan-tuan, yang keduanya, warajulun atahullahu hikmah. Ada golongan kedua pula yang kita kena rasa iri hati dan kita kena jadi macam mereka. Dia iri hati di sini ialah hasad, di sini ialah bukan hasad sehingga kita ingin apa? Dia hasad ni salah satu maknanya ialah kita tak nak dia dapat apa yang dia ada pada hari ini. Bahkan biar dia hilang. Bahkan hilang itu dapat kepada kita. Yang tu yang tercela. Dia hasad ni banyak kategori dia. Ya, hasad dengki ni banyak. Ada satu golongan, iaitu dua-dua tak dapat. Biar dia tak dapat, kita pun tak dapat. Itu juga tercela. Ada satu golongan, biar dia tak dapat, biar dapat kat kita. Itu tercela juga. Tetapi yang dipuji di sini ialah dia dengan harta dia, dia dengan kebijaksanaan dia. Kita iri hati itu supaya apa?
supaya kita juga ingin jadi macam dia. Begitulah apa yang kita belajar pada pagi ini, iaitu rajulun, golongan kedua ialah seseorang atahullah, Allah sendiri yang memberi kepadanya hikmah, kebijaksanaan. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian dia memutuskan dengan kebijaksanaan itu perkara-perkara dengan membawa keadilan kepada orang, serta wa yu'allimuha, dia mengajar pula kepada orang hikmah-hikmah, kebijaksanaan, kepandaian, keilmuan itu kepada orang lain. Baik, di sini dia ada dua hadis. Saya terus nak baca hadis yang kedua pada tuan-tuan. Daripada Abdullah bin Amr bin Umar. An Abdullah bin Umar. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Hadis yang pertama tadi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia sahabat Nabi ni, ada setengah kata 4 orang, ada setengah kata ada 5 orang yang nama Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Ada satu lagi nama Abdullah bin Rawaha. Abdullah ibnu Rawaha. Saya ada terima satu amalan. Ni tuan-tuan sekalian, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan amalan tersebut. Amalan ini adalah amalan lebih kepada pengalaman. Dia panggil perkara-perkara yang berkait dengan khasiat. Dalam kehidupan kita orang Islam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sana ada perkataan yang dinamakan fadilat. Fadilat. Solat duha, apa fadilatnya? Solat tahajud, apa fadilatnya? Dan biasanya perkara-perkara berkait dengan fadilat ini, ia akan berkait dengan dalil. Ada hadis. Walau sekalipun hadis itu hadis yang dhaif, maka ia boleh diamalkan dalam bab berkait dengan fadilat. Ada satu perkara lagi dinamakan khasiat. Khasiat. Dan ada yang dicampur kedua-duanya sekali. Apa makna khasiat? Kelebihan. Ada yang Allah cipta pada beberapa perkara. Contohlah kita kata nasi. Nasi ni atau beras ni, Allah letak khasiat pada nasi ini ialah apa yang kita namakan karbohidrat. Sesuatu yang boleh memberi tenaga. Allah letak pada perkara-perkara lain, dinamakan adanya protein yang boleh memberi pembesaran kepada badan kita. Baik. Antara perkara yang saya nak ajar pada tuan-tuan, dia gabung antara khasiat dengan fadilat. Baik. Antaranya ialah kalau tuan-tuan ada kebun. Tuan-tuan ada kebun, ataupun tuan-tuan ada, tak kira lah, taman atau rumah tuan-tuan sendiri. Rumah tuan-tuan sendiri. Yang ini amalan berkait dengan pelindung rumah, atau kita nak pagar rumah kita. Maka ada seorang tu dia beri kepada saya, tuan-tuan ambil satu kayu sugi. Ambil kayu sugi, tak kira lah tuan-tuan potong panjang mana sekalipun. Tuan-tuan ambil 4 batang. 4 batang kayu sugi. Tuan-tuan tulis di atas kayu sugi itu nama-nama sahabat tadi. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Rawaha. Tuan-tuan tulis sikit di kayu sugi itu. Kemudian tuan-tuan pacak di beberapa 4 penjuru rumah. Pacak 4 penjuru rumah. Kemudian tuan-tuan baca air di bekas membaca ayat kursi. Tuan-tuan baca ayat kursi di air tersebut. Tuan-tuan hembus ke dalam air. Tuan-tuan pun siram 4 penjuru tadi. Siram 4 penjuru tadi. Sambil-sambil tuan-tuan membaca ayatul kursi. Ayatul kursi. Maka tuan-tuan siram sampai ke 4 penjuru. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Biasanya binatang-binatang buas. Dia tidak akan masuk ke dalam. Kalau dia datang pun mungkin dia datang di tepi-tepinya sahaja. Dia dah tak boleh masuk ke dalam kawasan. Kalau rumah-rumah, kalau ladang-ladang, kalau kebun-kebun dan sebagainya. Mungkin dia datang kerana dia binatang ni biasalah. Tapi dia akan datang ke tepi-tepi saja, dia tak akan boleh masuk. Itu antaranya. Ada juga amalan yang saya terima dengan almarhum Tok Guru Arundin dulu. Boleh juga baca ayatul kursi. Bila mana tuan-tuan nak tinggalkan rumah, tuan-tuan duduk di tengah-tengah. Yang ni tuan-tuan cerita di saat tak ada PKP lah. Sekarang ni kita duduk kat rumah masing-masing. Tak apalah, walau bagaimanapun tu sedikit apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan
di saat kita sebut dua orang sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Mas'ud ni pernah dia panjat pokok untuk dapatkan kayu sugi kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Di saat dia panjat tu, jubah dia terselak. Maka akhir sekali, sahabat-sahabat ni agaklah ketawa-ketawa kecil. Kenapa ketawa? Kerana betis dia kecil. Dia agak kurus. Akhir sekali Nabi kata walaupun betis dia kecil, ya, lebih berat daripada dunia dan seisinya. Ini sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Baik. Hadis yang kedua ni daripada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, di mana Rasulullah itu bersabda, la hasada illa ala snatain, tidak boleh hasad dengki atau tidak boleh iri hati kecuali kepada dua golongan. Rajulun, ada satu golongan, atahullah alkitab wa qama bihi ana al-lail, seseorang itu yang dia Allah berikan kepadanya alkitab, Allah berikan kepadanya Al-Quran, ya, anugerah kepadanya keupayaan mengingati membaca Al-Quran. Kemudian orang ini pula wa qama bihi ana al-lail, maka orang tersebut bangun malam untuk membaca Al-Quran. Bahkan dia bangun malam untuk beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Orang ini ni tuan-tuan sekalian, kita kena rasa iri hati. Iri hati supaya kita dapat jadi macam dia juga. Kita kena belajar Al-Quran biar sampai mahir. Ya, kerana orang yang mahir dalam bidang membaca Al-Quran ini, di akhirat nanti Allah akan pakaikan mahkota-mahkota ke di atas kepalanya untuk memberi kemuliaan, memberi kemegahan, memberi kehebatan kepada dirinya supaya dinampakkan oleh orang ramai pada waktu itu. Golongan kedua pula, wa rajulun a'tahu Allah ma la fahuwa yatasaddaqa bihi ana al-lail wan nahar. Dan golongan kedua pula ialah golongan yang Allah beri kepada mereka harta benda yang melimpah-limpah, yang banyak, kekayaan maksudnya, maka dia bersedekah pada waktu malam dan dia juga bersedekah pada waktu siang. Ini dua golongan tuan-tuan sekalian yang kalau boleh kita mesti berusaha menjadi golongan ini. Ya, jadi kalau kita kira daripada sini dua hadis yang kita baca, pertama golongan yang diberi kekayaan, yang kedua golongan yang diberi ilmu. Salah satu ilmu yang diberikan ialah ilmu berkait dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita berdoa tuan-tuan yang dirahmatkan dalam suasana musibah ini, biasanya salah satu daripada doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah di saat kita ditimpa musibah. Kerana hati-hati yang berada dalam musibah ini ialah hati-hati yang tunduk, hati-hati yang rasa hiba, hati-hati yang rasa berharap, penuh pengharapan. Maka di saat beginilah kena perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara doanya, ya Allah, Engkau jadikan kami orang-orang yang diberi kekayaan, tetapi orang-orang yang diberi kekayaan di atas sifat ingin menderma, ingin menyumbang, ingin membantu orang-orang yang susah. Yang kedua, ya Allah, Kau jadikan orang-orang, aku ini salah seorang daripada orang yang diberi ilmu olehmu, dan salah satu ilmu yang diberikan, ya Allah, berikan kami ilmu Al-Quran. Moga-moga kami dapat bangun malam untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu tuan-tuan sekalian hadis yang ketiga, tapi ada dua hadis di situ. Baik, insya-Allah kita baca hadis yang keempat. Hadis yang keempat ialah 5 wasiat menuju syurga. Tuan-tuan, Nabi mewasiatkan kepada kita 5 perkara kalau kita ingin berjalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di mana an Abi Umamah Sadai bin Ajlan Al-Bahili, ya, daripada Abu Umamah, ya, Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Qala, ia telah berkata, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar sendiri hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhtubu fi hajjatil wada', yang mana hadis yang aku dengar daripada Nabi ini ialah di saat Nabi berkhutbah pada menunaikan ibadah haji wada', iaitu haji wida', haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu di mana Rasulullah bersabda, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, ya Tuhan yang mencipta kamu, yang menghidupkan kamu, yang mengurus segala urusan takbir kehidupan kamu, yang memberi rezeki kepada kamu. Itulah Rabb. Kalau kita sebut perkataan Rabb, alhamdulillahi Rabb, paling-paling kurang tuan-tuan kena ingat 3
perkara. Rabb adalah Al-Khaliq. Rabb adalah pencipta. Yang kedua, Rabb adalah Al-Malik. Oleh kerana dia yang mencipta, sudah tentulah dia yang memiliki diri kita dan seluruh alam ini. Al-Mudabbir juga memberi makna Allah yang sedang mengurus takbir. Boleh juga diterjemah dengan yang lain-lain lagi. Apa makna Rabb? Al-Muhyi, dia yang menghidupkan. Setelah dia mencipta, sudah tentu dialah juga yang menghidupkan. Al-Mumit, dia juga yang mematikan. Ya, kerana di saat Allah yang mencipta, dia menghidupkan, dia juga yang mematikan. Yang lain-lain itu sebab musababnya sahaja. Ya, kerana telah sampai waktu dan ajalnya masing-masing. Ya, kalau tidak mati kerana COVID, mungkin mati kerana aksiden. Kalau tidak mati kerana aksiden, mungkin mati kerana sakit jantung dan sebagainya. Tetapi yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pesan wasiat, 5 wasiat untuk menuju ke syurga ini. Yang pertama ialah supaya kita bertakwa kepada Allah. Takwa ni saya rasa tak perlu kita hurai lagi. Ya, kerana kita dah biasa sangat dengan penghuraian tentang takwa. Cuma setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau jadikan kami, ya Allah, zuriat-zuriat kami, ahli keluarga kami, orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Maka takwa ini adalah jalan menuju syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, wasallu khamsakum. Dan hendaklah engkau tunaikan 5 waktu, ya, kefarduan solat ke atas diri kamu. Maka solat ini juga adalah merupakan jalan ke syurga. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kena bersemangat. Ya, moga-moga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, memberi kepada kita kekhusyukan, memberi kepada kita apa lagi, keikhlasan di saat kita solat. Dan kita kena bersungguh semasa kita solat. Kenapa? Di saat kita solat itu kita sedang menuju ke syurga. Allah, kalau kita diberi faham, kadang-kadang kita mungkin tak faham atau mungkin kurang faham. Ini yang menyebabkan kadang-kadang saya, kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ahli keluarga kita, dia melambat-lambatkan solat. Dia apa lagi? Kita nak kata apa? Kalau menunaikan solat pun dia tidak menunaikan dalam keadaan sesempurnanya. Kalau dia faham, setiap kali dia pergi mengambil wudu, setiap kali dia berdiri di atas jadah, setiap kali dia angkat takbiratul ihram, setiap kali dia rukuk dan iktidal, dia sujud, setiap itulah dia sedang berada di atas jalan menuju syurga. Sebab tu setengah-setengah para alim ulama, tuan-tuan, dia sekejap-kejap dia solat, sekejap-kejap dia solat. Selain daripada solat 5 waktu, ya, kadang-kadang dia solat apa? Ya, solat sunat. Ya, solat sunat witir, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat mutlak kadang-kadang, solat sunat awabin antara maghrib dengan isyak. Ya, sambil-sambil duduk tunggu isyak, selepas maghrib dia solat. Kenapa dia solat? Kerana dia tahu setiap kali dia solat dia sedang menuju ke syurga. Setiap kali dia solat dia sedang menuju ke syurga. Setiap kali dia sujud dia sedang menuju ke syurga. Setiap kali dia rukuk dia sedang menuju ke syurga. Kalau inilah apa yang difahamkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa tak nak berada di luar daripada solat. Kerana di luar daripada solat itu kadang-kadang ke syurga, berdoalah. Ya, paling-paling pun, ya Allah, engkau matikan aku, ya Allah, di saat aku sedang sujud kepadamu, ya Allah. Engkau matikan aku, ya Allah, di saat aku sedang, ya, sembahyang, ya Allah, sedang rukuk dan sujud kepadamu, ya Allah. Okay, tuan-tuan, ya, masa okey lagi insya-Allah, ya, sikit lagi lah insya-Allah. Suara okey, tuan-tuan. Saya bimbang dia macam seolah-olah dia nak padam telefon saya. Okey, insya-Allah kita teruskan lagi insya-Allah. Baik, seterusnya itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah wasumu syahrakum. Wasumu syahrakum. Dan hendaklah kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita baru lepas puasa dah agak lama jugalah. Tapi walau bagaimana, sebab itulah selepas daripada puasa pun harap-harap Allah Ta'ala memberi rezeki kepada saya, Allah Ta'ala memberi rezeki kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, agar kita dapat berpuasa pada hari-hari yang lain, Isnin dan Khamis, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dan pertengahan bulan tu pula ada hari-hari yang dinamakan Yaumul Bid, hari ke-13, 14 dan 15. Ya, moga-moga kita dapat
berjalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, amalan yang ketiga, keempat, wa addu zakata amwalikum. Hendaklah kamu menunaikan zakat harta yang telah diberikan kepada kamu. Kemudian yang ke apa tuan-tuan sekalian ya? Seterusnya, wa ati'u za amrikum. Yang kelima, yang terakhir, hendaklah kamu taat ya kepada pemimpin kamu. Ya, pemimpin kamu di sini pemimpin di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa di kalangan kamu. Tadkhulu jannata rabbikum. Pada waktu itu persilakanlah kamu masuk ke dalam syurga yang dicipta oleh Tuhanmu kepadamu. Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini antara jaminan bagi membawa diri dan ahli keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, moga-moga tuan-tuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih kita, dipermudahkan untuk kita lakukan ya perkara-perkara yang membawa kita dan membawa perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma yang terakhir tadi saya tak sentuh sikit, iaitu wa ati'u za amrikum. Hendaklah kamu juga taat kepada pemerintah kamu. Tuan-tuan, dalam situasi yang ada pada hari ini, ya, situasi ada pada hari ini iaitu PKP, ya, dengan musibah pandemik dan sebagainya, adalah lebih perlu jugalah ya kita mentaati apa-apa arahan daripada pemerintah. Kadang-kadang ada juga di kalangan kita segelintir di kalangan kita yang tidak mahu patuh. Ya. Ini Nabi sebut, kalau kita taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, kecuali dia perintahkan kepada kita supaya kita langgar syariat Allah, itu lain ceritanya. Ya. Apa? Tak ada ketaatan fi maksiatil khaliq di saat mereka memerintahkan kita dalam perkara berkait dengan bermaksiat kepada Allah SWT. Tapi di saat mereka memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga keselamatan diri. Bukan setakat menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan orang lain. Ya, yang bersama dengan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, maka perkara itu mesti kita mentaatinya. Dan di saat kita mematuhi SOP kerana atas arahan pemerintah, di saat kita mentaati PKPD dan sebagainya kerana arahan pemerintah untuk keselamatan kita, keselamatan ahli keluarga kita, keselamatan masyarakat kita, maka di saat itu balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ialah kita sedang berjalan menuju syurga. Maknanya kita duduk rumah masing-masing, tuan-tuan. Ya, yang tak perlu jangan keluar, duduk rumah masing-masing. Yang terlibat dengan PKPD, maka duduk dalam daerah masing-masing. Nampak pada zahirnya agak menyusahkan, agak keterbatasan dalam pergerakan kita. Tetapi demi keselamatan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, bahkan demi menyelamatkan situasi yang ada di negara kita ini, rupa-rupanya kita baca hadis ini, ia akan membawa diri dan ahli keluarga kita sedang menuju ke syurga. Tuan-tuan, apatah lagi, subhanallah, kadang-kadang ada yang pergi buat urusan sana, urusan ke sini, kemudian tiba-tiba positif COVID. Lepas positif COVID pula, tuan-tuan, dibawa ke ICU. Itu pun dikatakan mereka itu mati syahid kecil, kerana mati dalam keadaan yang dikatakan ta'un, pandemik, penyakit yang berjangkit. Apatah lagi orang yang duduk di rumah sahaja, tuan-tuan. Dia duduk di rumah, dia jaga keadaan diri dia. Ya. Maka mungkin ada orang luar yang datang, tiba-tiba dia terkena. Datang tu pula, datang bukan kerana saja-saja nak datang. Contoh, kita order beberapa perkara, barang-barang melalui Shopee dan sebagainya, kemudian ada yang hantar. Kadang-kadang kita pun risau juga, tuan-tuan. Kita dah berada di rumah, kita tak keluar, tapi kita buat order barang-barang melalui Food Panda, melalui Grab dan sebagainya. Mereka tu bawa datang. Mereka dah ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu tugas mereka, mereka mencari rezeki, tak ada masalah. Tetapi kita pula order barang-barang, kena hati-hati juga tu.
Maka bila mana barang tu datang rumah kita, wal-iyazubillah, mungkin dia dah ke sana ke sini, mungkin ada positif dan sebagainya, kita tidak tahu. Maka ini lagilah besar ganjaran pahala kita di saat kita dah berjaga-jaga betul-betul, tiba-tiba ditimpa juga dengan musibah ini. Dan kalau ada pula kematian, ya maka mereka mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, atau mereka sedang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia dah taat, tapi takdir Allah ke atas diri mereka terkena juga. Maka di situlah salah satu daripada kelebihan di saat kita beramal dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey lagi tuan-tuan, kita ambil masa 5 minit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Ya 5 minit lagi. Kemudian saya baca satu hadis lagi yang kelima, insya-Allah. Ya hadis yang kelima, dan selepas ni kita berhenti di sinilah, insya-Allah. Baik, hadis yang kelima tuan-tuan, kita mengambil pengajarannya. Saya ingat lagi, minta maaf kalau saya sebut. Dulu masa saya belajar dengan almarhum Tok Guru ni tuan-tuan ya. Almarhum Tok Guru ni Aziz. Sebenarnya kami dulu masa duduk di Pulau Melaka, tiap-tiap pagi baca hadis ni. Tiap-tiap pagi baca kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Tiap-tiap pagi baca 1 hingga 2, 3 hadis. Baca ringkas-ringkas, mengambil manfaat, mengambil barakah, mengambil ilmu. Tak perlu dihurai panjang-panjang. Maka Tok Guru baca 2-3 hadis, hurai. 2-3 hadis, hurai. Ya, supaya kita dapat maklumat, dapat ilmu, dapat barakah yang begitu banyak dan begitu cepat. Dan dalam situasi yang ada hari ini, moga-moga setiap hadis yang kita baca, ia membawa barakah, membawa rahmat, kerana Nabi diutus oleh Allah dengan membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Nabi Muhammad kecuali membawa rahmat. Maka setiap kali kita berbicara hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, maka dia datang rahmat. Apatah lagi di saat kita berbicara tentang hadis Nabi, kita berselawat pula. Maka satu selawat dengan 10 rahmat. Tuan-tuan jangan lupa di saat saya sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama berselawat. Maka satu selawat kita dapat 10 rahmat. Maka rumah kita dipenuhi dengan ratusan rahmat. Kerana pagi ini dah berapa kali kita duk berselawat. Ada pun pula saya berselawat, tuan-tuan juga berselawat. Tuan-tuan mungkin ada di kalangan ahli keluarga yang ada sama-sama, maka berselawat. Kalau kita campur semua sekali, dah ratusan, dah puluhan, ratusan rahmat Allah yang kita dapat pada pagi ini. Baik, yang terakhir tuan-tuan, insya-Allah kita baca yang terakhir. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, ya daripada Abdullah bin Mas'ud juga. Qala telah berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuh wa huwa yasmahu ad-dam an wajhi wa yaqulu rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuan-tuan, hadis yang kelima ni iaitu mendoakan keampunan atas keterlanjuran umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mencintai, menyayangi, mengasihi umatnya. Maka salah satu daripada perkara yang Nabi lakukan di saat Nabi masih hidup, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kalau umatnya terlanjur dalam melakukan dosa-dosa. Tuan-tuan, sebelum kita lahir, Nabi dah berdoa Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itulah kehebatan jiwa Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita kepada kita, katanya, seakan-akan aku sedang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya sehingga dia terluka dan berdarah. Ya, yamsahud dam an wajhi. Dia terluka dan berdarah. Ya, kemudian dia mengesat ya darah tersebut daripada wajahnya. Lalu berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir li qaumi, ampunkanlah kaumku, fa innahum la ya'lamun, kerana mereka sesungguhnya tidak mengetahui hakikat kebenaran yang dibawa di junjungan baginda Rasulullah SAW. Kisah begini tuan-tuan sekalian banyak kita dapati. Salah satunya di saat Nabi pergi ke Taif. Nabi dilontar dengan batu sehingga berdarah kaki Nabi, sehingga Nabi berhenti di satu tempat. Nabi mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni
am ila aduin malaktahu amri ila akhiril hadis. Tuan-tuan kena baca doa ni. Kalau boleh tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab, antara kitab sirah ada doa ni. Doa munajat daripada seorang nabi kekasih Allah yang dilontarkan oleh umatnya, ya, dengan batu-batu sehingga berdarah. Ya, kepala Nabi berdarah, kaki Nabi. Akhir sekali Nabi mengadu, Allah ma'ilaika ashku dha'fa quwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya. Ya, tidak ada lagi kekuatan pada diriku. Wakillat tahilati, dah hilang, dah habis, dah helah aku nak buat apa-apa pun. Hilang dah helah aku. Tak ada apa lagi yang aku boleh buat. Ya. Dan kepada siapa kamu nak serahkan diriku. Sehingga akhir, ya, munajat Nabi ini. Tuan-tuan, cuba kita nak sebutnya. Ketika itu didatang oleh malaikat. Yang dikatakan ketika itu malaikatul jibal, malaikat yang menjaga bukit. Di Mekah ada dua bukit besar, Akhsyabain, disebut dalam istilah Akhsyabain, dua bukit besar. Maka malaikat itu, wahai Nabi, aku malaikat yang jaga bukit. Kamu arah saja kepada aku angkat dua buah bukit ini, aku hempak di atas kepala mereka. Bagi tahu saja. Maka Nabi kata jangan. Ya, kerana mereka tidak tahu. Dan di antaranya Nabi berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa umatnya yang melakukan sesuatu perbuatan ke atas dirinya dan melakukan sesuatu perbuatan ke atas umatnya dalam keadaan mereka tidak tahu. Ini syarat dia tak tahu, tuan-tuan. Ya, kalau tahu buat juga, itu cerita lain, itu bab lain. Ya, tetapi dalam keadaan fa'innahum la ya'lamun, iaitu dosa yang mereka tidak tahu. Sebab tu dosa ni dia ada dosa yang tahu, ada dosa yang tidak tahu. Dosa yang sengaja atau dosa yang tidak sengaja. Dosa yang apa lagi? Dosa besar, ada pun dosa kecil dan sebagainya. Inilah tuan-tuan sekalian, cuma nak diberitahu bahawa salah satu daripada sifat junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendahului kita dalam memohon keampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, ketelanjuran yang kita lakukan dalam hal keadaan mungkin kita tidak tahu. Maka Rasulullah minta ampun awal-awal lagi pada kita. Itulah betapa sayangnya, kasihnya junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri dan umatnya, kepada diri kita dan umatnya yang lain. Ya, maka tuan-tuan, kalaulah Rasulullah sendiri memohon ampun ke atas kita di atas dosa-dosa kita, sewajarnya kita sendiri juga memohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa ibu dan bapa kita, anak dan isteri kita, termasuklah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita rezeki untuk sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suatu balasan cinta, balasan kasih, balasan ingat kita kepada Nabi, kerana Nabi telah mengingati kita sebelum kita lahir di dunia ini lagi. Jadi saya rasa setakat itu dahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah, ya, pada masa akan datang nanti ataupun pada minggu yang keempat di bulan hadapan, insya-Allah saya akan baca pada tuan-tuan hadis yang ke-6, insya-Allah. Hadis yang ke-6 ni agak panjang sikit, dia satu muka. Ya, dalam buku ni, walau bagaimanapun insya-Allah kita bertemu lagi, ya, pada pengajian kuliah subuh daripada FB Masjid Kota Damansara. Terima kasih kepada jawatankuasa masjid, Tuan Haji Fadil, ketua utamanya, sentiasa mengingatkan kepada saya jadual-jadual. Moga-moga pada pagi yang mulia ini, ya, kita diberi keselamatan, kesembuhan, kesihatan. Dan jangan lupa, tuan-tuan, di luar sana ramai yang susah. Susah pada dari sudut ekonominya, susah dari segi kesihatannya, keterbatasannya. Maka di saat kita berdoa pada kita jangan lupa juga berdoa pada kaum muslimin yang lain. Moga-moga dipermudahkan urusan mereka, diberi kesihatan kepada tubuh badan mereka. Dan kalau kita ada rezeki-rezeki yang lebih, jangan pernah kita lupa untuk menyumbang kepada mereka, meringankan sedikit beban mereka. Kerana ia adalah suatu jalan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kematian itu akan pasti berlaku dan ianya bila-bila sahaja akan berlaku. Kematian adalah suatu yang pasti berlaku dan ianya berlaku bila-bila masa sahaja. Ya, kita tengok kawan kita baru ni, saya dapat berita dalam keadaan 1 minggu saja. Tuan-tuan sekalian, 1 minggu saja dalam keadaan sihat. 1 minggu ia kena COVID-19, ia ditidurkan oleh doktor. Akhir sekali dalam 1 minggu itulah sahaja dia meninggal dunia. Dia ditidurkan terus, dia tidak bangun-bangun, yang disahkan meninggal dunia. Maknanya dalam keadaan sihat. Kadang-kadang dalam keadaan sihat kita pun bertemu dengan dia, baru saja beberapa hari bertemu dengan dia, tahu-tahu dapat berita lepas 2-3 hari itu mereka meninggal. Kalau itu berlaku kepada orang lain, tak mungkin, ya, tak mustahil, mungkin juga dia akan berlaku kepada kita atau sesiapa sahaja. Itulah hakikat kehidupan. Walau bagaimanapun, benda yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita pergi bertemu Allah, berada di atas, pastikan kita sedang berada di atas jalan menuju ke syurga Allah. Sebagaimana yang dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu dahulu, terima kasih pada tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Ya, pagi-pagi lagi, ya, kita berada depan telefon, depan komputer kita untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita membaca hadis junjungan baginda Rasulullah SAW. Moga-moga membawa barakah dalam dunia dan akhirat kita, keluarga kita dan zuriat kita. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.